Okay, Assalamualaikum guys. Macam biasa kalau korang nak support kita punya podcast semua, aku dah release aku punya own creatine paling murah kat Malaysia guys. Kalau korang ambil 5 gram, korang akan dapat lebih kurang 3 bulan serving. Boleh klik link kat bawah, discount kod Yusaf. Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Selamat kembali kepada Yuka. So guys, korang rasa macam korang tengah tengok movie sekarang kan. Kita dah up the next level. Lepas podcast dengan DM Islam. Korang tengok, kalau korang rasa aku handsome guys, sebelah aku ada co-host yang lagi mantap. Right? So DM lah kalau nak tanya nombor apa. Okay, so okay Hassan Okay, Alhamdulillah, okay. So macam mana jadi co-host kali pertama, okay Okay, Alhamdulillah. Hoping to have a good podcast. We'll see how. Alright, so kita ada guest yang special. And okay, Tuan Izu, kita Tuan Izu, Tuan Haris. Haris nama ayah saya lah. Okay, so Tuan Izu lah. Yes. Okay. Izul. So Tuan Izu, just untuk clarification, kita punya podcast ni santai. Dia tak ada macam tiga-tiga punya style. Tak ada kan. Kita chill lah. Siapa nak kecam tak ada masalah. Lepas tu kita akan bincangkan topik-topik yang best. And sebenarnya saya punya podcast ni, saya punya pendapat macam ni. Kalau Tuan tengok ataupun viewers, kalau korang tengok podcast aku, semua guest is aku nak jemput. Bukan guest yang macam ramai orang minta tapi aku tak nak jemput. So aku tak jemput ke? Dia tak semestinya sebabkan macam permintaan ramai. So Tuan Izul, saya dah perasan lama dah kat TikTok. Okay. Live. Mungkin Tuan sebab Tuan buat usaha. So saya rasa macam bukan senang nak jumpa buat usaha ada dekat dalam social media. Betul lah kan? So so Tuan Izul, terima kasih datang first and foremost. Tadi Tuan Izul cakap Tuan Izul berpemikiran bukan yang apa tadi, mainstream. Kenapa cakap macam tu? Sebab Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaannya apa benda yang saya biasa cakap dalam TikTok saya, live dan sebagainya, tak semua orang kecam, tapi kebanyakan orang kecam. Kalau tengok dekat saya punya Facebook, kalau tengok dekat saya punya TikTok, dia memang kecaman itu adalah menjadi sebahagian daripada saya punya breakfast. Okay. Okay, lunch apa lunch? Lunch kalau special dapatlah makian sikit-sikit. Alright. Okay. Kenapa Tuan rasa orang kecam dekat TikTok? Sebab apa? Kenapa orang kecam Salah satu dia adalah kalau ni saya cerita direct lah. Daripada apa yang saya kaji, saya muzakarahkan dengan sahabat-sahabat dan kita belajar daripada tuan guru kita, kebanyakan orang hari ni dia mentaliti yang mana telah didoktrin. Yang mana daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sampailah masuk universiti dan bekerja, dia dilatih dengan satu kaedah latihan yang sama. Jadi bila datangnya something else, pada dia else, benda yang lain, jadi dia tak kena dengan jiwa dia, dia melompat lah. Dan saya nak bagi tahu macam mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang tau, masa mula-mula saya punya expectation bila saya nak bercakap tentang isu yang biasa saya sampaikan, saya mengharapkan orang-orang awam sahaja. Maknanya biasalah kalau orang awam yang mungkin dia tak terdedah dengan pendidikan agama ataupun sangat minimum dengan pendidikan agama, dia akan melompat. Tu normal lah. Tapi bukanlah masalah. Apa yang saya hadapi adalah orang-orang yang belajar ilmu, yang dikatakan dengan tabligh sendiri, ataupun yang mungkin tarikat, zikir dan sebagainya, semuanya mengecam. Kalau sekarang ni yang kita kata dalam media sosial yang tengah hangat adalah antara dikatakan Aswaja dengan Wahabi. Dalam hal urusan saya, dia orang akan bergabung. Dan melanggar tu dia dengan penuh kelajuan Okay, tapi dia macam ni. Bagi saya, kalau orang tu dia akan kecam berbagai semua ni, kebanyakan tak ada backstory. Okay, Tuan Izzul boleh tak, kalau lah korang tanya Tuan Izzul siapa sebenarnya, boleh tak kenalkan supaya at least bila orang dengar opinion tu, dia akan dapat konteks sedikit.
di awal masa mula-mula saya nak datang ni, saya dah expect soalan ni. Okay. Sebab mentality, naratif kebanyakan hari ni, dia bertentangan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Okay. Nabi bagi tahu, dengar daripada apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Tetapi naratif yang ada mainstream hari ni, dia tak boleh dengar daripada apa yang disampaikan kalau dia tak kenal orang tu siapa. Dia mesti nak dengar, dia mesti nak dengar daripada siapa yang dia cakap ni. Dia ni ada PhD ke? Dia ni ada kebolehan apa ke? Ada kepakaran apa ke untuk dia bercakap? Dan saya nak bagi tahu dalam podcast kali ni, yang mana sepanjang saya mula meronta-ronta dan bercakap, kalau tengok kan, saya kadang-kadang bersungguh-sungguh kita bercakap. Betul. Sebab kita nak bagi tahu, sebab kita belajar tentang kezaliman ni. Saya belajar sistem yang kita duduk ni, ada orang dia tak nampak, tapi saya melihat sistem ni dia sangat-sangat zalim. Daripada mana? Saya kalau ikut background, saya ada belajar di universiti. Tetapi saya tak selesai belajar universiti tu. Sebab ada isu injury yang menyebabkan saya tak boleh selesaikan pembelajaran saya. Cumanya selepas daripada tu kita berkawan. Dan kawan-kawan ni lah yang menyebabkan kita memahami. Salah seorang antara orang yang menjadi kawan dan juga mentor saya adalah orang yang dia ni istimewa lah. Kalau pada saya lah, dia tak nak dikenali pun, dia tak nak ke depan. Salah seorang yang mana dia ni adalah orang yang istimewa lah. Kalau kita nak cakap dekat sini, boleh ke kita cakap kat sini? Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sini tak ada filter. Jangan risau. Ni bukan Astro. Salah seorang daripada mentor saya ni, dia ni adalah penyangak mata wang. Okay. Dia ni lah yang mendedahkan kepada saya mula-mula sekali tentang betapa, kalau saya bercakap bahasa yang pun tak ada masalah. Sebab saya tak boleh bagi satu bahasa yang lebih ringan daripada ni. Dia yang mendedahkan tentang betapa musibatnya sistem ni. Dia yang mendedahkan kepada saya. Jadi bila saya melihat akan perkara ni, saya memang tak boleh brain lah. Mula-mula saya tak boleh brain. Kemudian kita mula memahami, mendalami, mengkaji, kita melihat dari segi fakta-fakta yang berlaku. Dia menyebabkan, saya kata that's it lah. Sebab saya melihat di Malaysia, saya mencari mana ulama-ulama ataupun mungkin pakar-pakar yang bercakap tentang masalah sistem ni. Saya melihat sangat-sangat kurang. Sebab kebanyakan yang ada, dia tidak nak lawan dengan sistem. Dia akan go with the system, with the flow lah. Sebab yang ada sekarang ni dia berlawanan. Apa yang saya buat ni dia berlawanan. Tak ramai orang sudi. Orang tahu tapi tak sudi nak berlawan. Sebab kita semua maklum yang mana sistem yang selalu saya sebut tentang sistem-sistem ni, dia sendiri dia dah bagi tahu dah, it's too big to fail. It's too big to fail. Sistem tu sendiri mengaku lah. Ya. Dia bagi tahu dia adalah sistem yang too big to fail. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah yang lalu-lalu, pemimpin-pemimpin yang besar yang dilihat akan memberi threat, ancaman kepada sistem, kita tengoklah apa jadi kepada mereka. Is either they had been character assassinate ataupun they been assassinate itself. Itu yang berlaku. Okay, so kalau bagi Tuan lah, sistem yang Tuan asyik ulang tu, apa yang Tuan sebenarnya maksudkan dengan sistem tu? Adakah pembelajaran? Adakah dari segi kewangan? Ataupun dari segi yang lain? Pertama sekali, bila kita sebelum kita nak bercakap tentang apa itu sistem, fundamentally kita kena faham yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepada Allah. Ibadat ni, apa dia? Ibadat ni adalah untuk glorify Allah, untuk membesarkan Allah. Inilah makna daripada ibadat, kan? Jadi untuk membesarkan Allah ni, kita kena faham Allah ni dia ada atur cara dia.
melalui Nabi SAW. Allah turunkan kepada Nabi, bahkan seluruh anbiya. Tapi khusus untuk kita umat akhir zaman ni, Nabi Muhammad lah, SAW, yang mana ada cara tadbir, urus atur kehidupan manusia. Hari ini kita melihat akan serba-serbi. Kita panggil daripada sistem pendidikannya, sistem pentadbirannya, sistem ekonominya, sistem kesihatannya, serba-serbi. Kita tanya balik, adakah sistem kita ni sama macam kehidupan Nabi? Adakah sistem ni membesarkan Allah? Kerana kalau sistem tu membesarkan Allah, pasti dia akan ikut cara kehidupan Nabi. Kalau kita lihat sekarang ni, kita sendiri boleh tengok cara kehidupan kita bukan cara kehidupan Nabi. Kita bawa kehidupan Yahud wan Nasara. So, berbalik kepada soalan yang tadi tanya awal, siapakah saya? Saya hanyalah seorang manusia yang ingin membesarkan Allah. Dan saya melihat akan keadaan manusia hari ini hidup dalam keadaan secara retorik saja, bercakap nak besarkan Allah. Tetapi kita reda, akur, tunduk, patuh kepada sistem Yahud wan Nasara. Ini yang bila kita sebut Yahud wan Nasara. Sebab dalam Quran Allah ceritakan tentang, ada surah khusus tentang Al-Ankabut. Al-Ankabut ni dia menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, yang mereka merasakan mereka ni hebat. Tapi Allah kata kehebatan mereka ni tak lebih daripada sarang laba-laba. Tak lebih. Macam Baitul Ankabut, rumah laba-laba, sarang laba-laba. Tak lebih. Hari ni masalah kita, saya tak pastilah orang. Saya kadang-kadang saya duduk, saya fikir, kenapa orang tak nampak benda ni? Dia ada dua lah. Tapi sebab it come to conclusion, is either or. Sama ada dia jahil, tak nampak, sebab dia tak tahu. Ataupun dia tahu, tetapi disebabkan ketamakan diri dia, disebabkan kepentingan diri dia, dia padamkan penglihatan pada yang lain, dia fokus kepada diri dia dan poket dia. Jadi dua kategori orang yang saya berhadapan. Dan masalah sistem ni adalah dia selain daripada cara kehidupan Nabi, selain daripada cara Nabi. Sebab cara Nabi ni bukan hanya pakaian. Selalu antara perkara yang ustaz saya selalu bagi tahu, pakaian ni, yang tuan tengok saya pakai jubah, pakai kopiah, apa semua ni, janggut. This is just appearance. Hanyalah penampilan. Kalau ayat yang selalu digunakan adalah ni adalah ajinomoto. Penambah rasa supaya kita rasa kita orang Islam. Orang Islam ni dia bukan sekadar pakaian, dia menunjukkan dia orang Islam. Cara kehidupan secara keseluruhan. Sebab Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, ambil agama secara keseluruhan. Bukan yang mana sesuai dengan kita ambil, yang tak sesuai kita tinggal. Jadi, yang berlaku sekarang ni, especially dalam bidang yang saya selalu bahaskan, adalah bidang ekonomi, bidang kewangan, tentang ekonomi riba ni lah. Ekonomi riba ni tuan, kalau kita nak cerita, dahsyat tuan. Okay, before we move into riba punya question, Alright. Baru beberapa minit kita masuk dalam podcast ni, and I can see that you're a very knowledgeable person. Banyaklah ilmu yang you ada kan. And passionate juga. Yeah, and also very passionate. And tadi tuan ada mention yang mindset tuan ni sangat berbeza dengan orang lain, bukan mainstream. Do you think we need more people like you, ataupun or do you think awak yang pelik ataupun manusia zaman sekarang pelik? Okay, nak jawab soalan tu saya, untuk diri saya lah, selalu apa yang dinasihatkan oleh ustaz, apa yang selalu dia bagi tahu adalah, pertama sekali yang nak kena memperbaiki diri, akhirat adalah diri saya. Jadi untuk saya nak katakan orang lain tu itu dan ini, dia betul ke, dia salah ke, itu antara dia dengan Allah. Cuma tugas saya adalah saya kena sampaikan seruan. Saya kena bagi tahu orang what wrong is wrong, what right is right. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Saya kena bagi tahu.
Walaupun kadang-kadang dilihat apa yang saya sampaikan, dia seolah-olah mengguris hati. Tapi saya tak nak mengguris hati siapa-siapa. Saya tak ada niat langsung. Sedikit pun tak ada niat untuk kita nak sakitkan hati orang. Cuma bila kebiasaan orang hari ni, dia dah jadi satu kebiasaan, manusia ni dia susah nak ditegur. Kan? Nak bayangkan benda kecil pun kita tegur orang dah terasa, apatah lagi bagi tahu depan muka. Tambah pula kalau cara saya sampai. Sebab kalau tengok saya sampai, cara yang biasa saya buat dalam video-video TikTok saya lah. Saya TikTok lah banyak kan. Yang lain saya yang saya just tulisan je lah. Sebab is for attention. Sebab benda-benda point-point ni kalau cakap tuan-tuan tak baik, tuan riba tak bagus tuan. Riba ni kalau cakap macam tu memang orang tak tengok. Kan? Betul? Saya rasa Tuan Yusof pun tak panggil saya. So dia kena macam tu lah. Okay. Tapi sebagai manusia bila kita bersembang, tidaklah kita nak kena menjerit-jerit macam tu. Yalah, memang selalu macam tu. Sebab tu game dia. Kalau tak, berguna dia kan. Takkan keluar FFP. Dia bila kita scroll lalu kan muka apa hal Mamat hidup menjerit-jerit kan. Dia singgah kejap. Okay. Faham. Okay, so berbalik kepada sistem ekonomi riba yang dahsyat ni. Okay. Cuba tuan huraikan. Sebab kita kat Malaysia, ni fahaman kat Malaysia, bahawasanya kalau kita orang Islam, kita ada sistem yang ikut Islam. Okay. Sama ada kita ikut Islam ataupun kita Islamkan sistem tu, tu lain cerita lah. Tapi kalau kita tengok, adakah pada pendapat tuan sendiri, kita sebenarnya tak boleh pun walaupun kita guna sistem tu, tapi kita menggunakan cara Islam. Okay, bila kita nak cerita dahsyatnya, sebab kena faham satu perkara tau. Sistem ni, dia punya olahan dan penyelewengan dia bukan diatur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia atur ratusan tahun. Dia atur ratusan tahun. Kalau kita tengok balik sejarah. Sebelum tahun 1875, manusia memang maklum yang mana bila kita nak berdagang menggunakan emas dan perak. Tak ada manusia yang macam pelik kalau kita guna emas dan perak. Banding kalau kita hari ni, saya pernah tahu bila nak beli nasi lemak ke, cik saya nak beli nasi lemak, saya nak bayar pakai dirham, boleh ke? Makcik macam, tak boleh. So, orang dah jadi pelik. Apatah lagi nak bayar pakai emas. Emas ni orang tahu nilai, tapi macam mana aku nak kira? Mahal sangat. Orang tak boleh. So, dia bermula daripada 1875 yang mana bila mana silver coin dikeluarkan daripada legal tender. Duit ni, istilah lain dia adalah legal tender. Dalam ekonomi dipanggil legal tender. Jadi dia dikeluarkan daripada legal tender. Bermula daripada 1875 itulah yang mana emas sahaja yang menjadi legal tender. Dan kalau kita baca sejarah dia, kenapa? Kenapa? Bila orang cakap, dia bukan teori konspirasi. Sebab saya mengkaji, saya melihat daripada pakar-pakar ekonomi. Saya bukan pakar, tapi saya suka melihat akan penerangan daripada pakar-pakar ekonomi yang menceritakan tentang sejarah kenapa silver dikeluarkan daripada legal tender dan menjadi komoditi. Sebab pada ketika itu, orang memang ramai petani-petani, orang yang kerja-kerja ni, dia orang berhutang. Tapi bank melihat, pada ketika itu bank melihat, apa hal lah senang sangat dia orang ni nak bayar hutang sebab apa? Sebab memang duit silver ni adalah duit rakyat marahin. Jadi bila senang nak bayar hutang, dia tak apa yang mereka nak tu tak mencapai. Sebab bank bukan sekadar nak engkau hutang dengan dia buat untung. No. They want control. Dia nak control. Dan bila dia tengok orang boleh bayar hutang, ni tak kena ni. Jadi dia telah mendesak kerajaan US pada ketika itu mencabut legal tender silver. Dan seterusnya sampai ke fasa yang mana 100 tahun kemudian, pada tahun 15 Ogos 1971, peristiwa yang dipanggil The Nixon Shock. Yang mana Presiden masa tu Richard Nixon, dia telah buat satu pengumuman
Dia kata apa? Mulai hari ini, ni lebih kurang lah saya translate bahasa Melayu. Lebih kurang hari ini saya nak bagi tahu kepada anda-anda semua yang mana emas dan fiat dah tak ada kena-mengena secara temporary. Has been suspend temporary. Udah sebut temporary. Temporary, suspend temporary. Sebab dalam perjanjian Bretton Woods tahun 1944, kita faham yang mana semua orang dalam dunia ni dia nakkan duit fiat, dia tukar dengan emas. And, US nak apa dia, sebab dia masa tu dia jadi reserve currency kan. Jadi semua orang tukar. Jadi emas, duit kertas ni dia ada nilai dengan emas. Selepas tahun 71 dia tak ada kena-mengena. Bila dia tidak ada kena-mengena, selepas daripada tu kalau kita tengok graf, kalaulah saya boleh tunjuk graf kat sini, tapi ini cerita podcast kan. Tuan-tuan boleh tengoklah graf sendiri. Apa jadi kepada bilangan penambahan duit dalam pasaran. Exponential dia punya graf tu naik. After 1971. Dan yang saya rasa macam, apa kau tak tahu, kau tak tengok ke? Sebab Richard Nixon bagi tahu temporary suspended. Sebab apa isu dia, masa tu US dia rancak dengan Vietnam War. Okay. Jadi dia telah print duit kau-kau dia print. Jadi orang pelik, pasal macam mana dia orang ni boleh print duit banyak kan, boleh buat senjata, kereta kebal itu ini, boleh hantar nak perang negara sana. Dan salah satu buku yang saya baca, Economic Hitman, John Perkins yang menulis buku ni, dia bagi tahu memang pada zaman tu, pada tahun 60-an, Amerika ni tengah rancak pergi ke negara-negara. Sebab memang dia hantar. Ni bukannya benda rahsia, it's an open secret. Dia tulis buku, ex-CIA agent, dia tulis buku. Dia kata memang dia pergi. Dia pergi kepada semua negara dalam dunia ni, dia pergi untuk memberikan pinjaman. Duit. Selepas dia telah temporary suspended. Sebelum. And then dia cabut value tu. Dia cabut. Dia cabut macam tu je. Dan tapi dia bagi tahu temporary. Tapi masalahnya daripada tahun 71 sampai 2023 dah berapa tahun dah? Dah macam permanent dah sebenarnya. Tak ada orang bersoal. Cuba saya tanya dengan tuan-tuan. Kita boleh fikirlah. Dia cakap temporary. Tapi kenapa 50 tahun temporary? Sebelum ni, sekurang-kurangnya kita faham yang mana, sebab yang saya tak sempat cerita tadi, yang mana masa zaman tu dimulakan oleh Perancis. Yang mana mereka ni lah yang melihat akan, macam bahasa saya lah, rancak dia orang ni buat duit, rancak dia orang ni keluar duit, betul ke emas kita? Sebab dalam perjanjian Bretton Woods, dia kata antara syarat untuk dia orang sign perjanjian Bretton Woods ni adalah, at any time kalau aku nakkan emas aku balik, aku bagi fiat, kau kena bagi emas aku balik. Dan masa tu dia orang memang betul-betul dia kata, apa hal kita pegang banyak kertas sangat ni? So dia orang mula bagi balik kertas-kertas ada kepada US, dan US kena mula bagi emas-emas. Dan dia orang tak nak bagi emas. Dan peristiwa ni lah yang menyebabkan Richard Nixon bagi tahu temporary suspended. Dan untuk info kita bersama, ini adalah salah satu peristiwa rompakan secara global. Tetapi dia adalah legalized. Dahsyat. Dan bila kita cerita US, kena faham, emas ni bukan dimiliki oleh US. Dia dimiliki oleh Federal Reserve. Federal Reserve ni bukan kerajaan, bukan di bawah kerajaan US. Dia adalah entiti swasta. Okay. Tuan-tuan cuba fahamkan my point of view yang saya cuba cakap ni adalah, hari ni duit orang yang orang selama ni bagi emas supaya boleh jadikan duit, dia just cut off. Dan orang nak tukar balik emas tak ada. Dia just rompak on paper. Dan orang tak boleh ambil balik emas dia. Sebab kan dia entiti swasta. Ya. Kalau kita tengok daripada tahun lebih kurang 1913 yang mana Federal Reserve officially menjadi bank negara untuk Amerika, yang disign oleh masa tu Wilson Woodrow, yang dia lah sign, dan beberapa orang yang lain, yang mana menjadikan monopoli untuk pencetakan wang di US adalah Federal Reserve. I see. By 1930, if I'm not mistaken, the Federal Reserve or the
gold lah, American dollars was backed up by gold still, Yes, kan? at that time. At that time, right? Exactly. Sebab tu saya cakap, after 1971, That's where the problem occurs, right? before that the problem occur, cuma dia tidak ganas. Okay. Dia tidak ganas. Sebab at least, kalau saya nak emas saya bayar kertas, saya dapat emas saya. At least. Tapi, now, tak ada. They just print the money out of thin air. Dia print. Siapa boleh kontrol? Siapa boleh kontrol? Dia bermula, benda yang trigger saya ni adalah, ada seorang ex-CEO bank muamalat, namanya Datuk Manaf. Dia, tuan-tuan boleh buka lah dalam YouTube. Dia banyak, dia ceritakan tentang dia pada tahun 80-an, dia cerita. Dia kata, masa dia bekerja, dia kata dalam petty cash bank, ada lebih kurang 700-800 ribu je. Tapi every day, bank boleh bagi pinjam 10-20 juta. Every day. Macam mana benda tu berlaku lah? Magic kan? That's credit, right? Huh? Tu credit kan, tak silap? Ya, Yang kredit. 10 juta. Kredit. But from what? From thin air lah. From thin air lah. Yeah. Itu yang berlaku. Sebab bank ni, dia ada satu kuasa sihir yang sangat hebat. Yang mana, dia macam, okay, Yusof nak pinjam berapa dengan saya? Katalah saya bank. Yusof nak pinjam berapa? 2 juta. 2 juta. Dia macam, Betul. I give you the 2 million. Tapi dia dengan teknologi lah. Sebab dulu at least duit tu, at least ni kita cerita at least tau. After 1971, at least duit tu dia kena print physical. But now it's just digital, bro. Dia just numbers. Kau nak berapa? 2 juta. Okay, aku type tu 2 juta dan aku bagi kat engkau. Dan tuan-tuan boleh buka sendiri dalam statutory reserve requirement dekat dalam Bank Negara Malaysia. Mereka sendiri nyatakan physical money hanya 2% saja dalam market. Semua yang lain 98% hanyalah di digital numbers. Dia hanyalah numbers. Lagi dahsyat daripada tu, saya nak bagi tahu tambahan. Kalau tuan-tuan mungkin ada baca satu buku, saya baca buku tu, tajuk dia Fake. Ditulis oleh Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni, apa yang saya suka tentang dia banyak menceritakan tentang benda yang betul. Tentang isu kewangan. Tetapi solusi dia tu tak kena. Sebab solusi dia adalah solusi yang selfish. Dia macam, dah halang kita dah kena kencing dengan sistem ni, jom kita tunggang kau-kau, kita kencing lagi ramai orang. Kita buat lagi banyak loan. Tak boleh lah. Islam dia ada cara dan kaedah. Especially dalam bab riba. Jadi Robert bagi tahu, dalam buku dia, tuan-tuan boleh tengok balik, dia bagi tahu hutang penduduk dunia 6 kali ganda lebih banyak, lebih mahal daripada nilai dunia tu sendiri. Jadi nak bagi tahunya, kalau nak selesai hutang-hutang dunia hari ni, dia kena ada 6 bumi yang sama, gadai bagi kepada orang yang dunia berhutang. Soalan dia, pernah tak kita tanya, kita berhutang dengan siapa sebenarnya? Yeah, I heard this before. Betul. Kita berhutang dengan entiti yang diberikan hak untuk mencetak duit. Dalam dunia hari ni, tak kiralah US ke, Jepun ke, China ke, mereka tidak ada kebolehan, kebenaran, keizinan untuk mencetak duit. Yang boleh mencetak duit dalam dunia hari ini hanyalah bank. Dan orang kata dengan saya, orang yang selalu orang pertikai kan adalah orang kata, sebab itulah tuan, kita ada bank Islam. Kita ada bank, Islamic bank. Semua bank-bank sekarang ni buka Islamic. Sebelum kita nak cerita Islamic, masalah fundamental adalah, adakah Islamic bank menjalankan satu sistem yang lain daripada sistem yang ada? Tak. Dia still menggunakan fractional reserve banking. Sama je. So bezanya apa? Dikatakan adalah akad. Tapi kalau kita tengok balik, natijah, kesan sama je. Ramai tak orang yang kehilangan rumah. Kalau saya tengok dalam PPIM punya statistik, dia orang bagi tahu selepas daripada PKP sampai 2022,
lebih kurang 20% orang yang memiliki rumah, dia tak mampu bayar, jadi rumah dia tergadai. Dengan sebab OPR yang naik turun. Jadi macam mana? Dan orang tak faham satu perkara lagi. Yang ni saya nak cerita dengan tuan-tuan, dengan yang ada, yang mungkin mendengar lah. Kita kena faham, sebab saya cakap dahsyat ni, dia punya dahsyat ni level yang, saya macam, bila saya tengok. Sebab apa? Sebab kita kena faham, the money creation itself, it create surplus. Duit dalam pasaran. Penambahan duit dalam pasaran. Dan kita kena faham, setiap kali duit dicetak, orang nak pinjam, duit dicetak, dia menambah duit dalam pasaran. Bila dia menambah duit dalam pasaran, apa berlaku kepada nilai duit itu sendiri? Jatuh lah. Yes, itu yang dipanggil devaluation, devaluasi. Sebab tu dalam doktrin ekonomi menyatakan inflasi, yang mana inflasi yang kita diajar di sekolah apa semua ni, dikatakan harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik. No, it's not about harga barang naik. It's about duit kau yang hari-hari dicetak baru, menyebabkan penambahan, menyebabkan kuasa beli kau jatuh. Saya bagi tahu, saya pernah melalui zaman yang mana saya ingat lah masa kecil, saya beli karipap satu 10 sen. Sekarang ni karipap oksigen 30 sen bang. Dulu karipap solid 10 sen. Cita apa? Betul lah. Itu realiti yang berlaku. Tapi actually ramai orang tak tahu pasal this whole inflation thing. They just complain yang harga barang naik sebenarnya. Sebab ekonomis guna perkataan tu. Harga barang naik. Kenapa Inflasi. Kenapa orang tak guna perkataan harga duit, nilai duit yang jatuh? Orang tengah sembunyi sesuatu. Jeng. Sebab itu yang saya bagi tahu. Saya duduk sebenarnya dengan ramai orang-orang yang belajar dalam bidang ekonomi. Saya tak belajar ekonomi, tapi bukanlah mana tak belajar. Kena faham saya tak belajar by university punya cara. Tapi saya belajar. Okay, saya belajar hands on. Saya memang melihat akan ekonomi ni. Jadi memang dalam bab money creation ni, dia macam lecturer macam habis dah. Dia tak emphasize on benda tu. Ini yang berlaku. Dia kepada guru dia pun ajar benda yang sama, guru dia pun ajar benda yang sama. So dia turun-temurun. Jadi bab money creation ni dia tak tekan. Dia orang hanya nak bagi tahu yang mana inflation. Inflation ni adalah doktrin dalam ekonomi supaya kita salah faham. Sebab tu saya cakap penyelewengan. So diorang fikir diorang diajar dan supaya kita, kepada masyarakat pun, supaya kita faham bahawa inflation ni ada satu rule dalam duit. Kena wajib ada. Walhal benda itu just untuk kita letak asap kabus. Hakikatnya dia adalah devaluation. Sebab every time siapa-siapa saja, individu, syarikat, hatta negara ni, negara tu, negara ni, dan benda ni is an open secret. Saya just bagi tahu contoh Malaysia. Tuan-tuan boleh buka laman web rasmi Bank Negara yang dia tulis audit berapa hutang negara. Hutang negara Malaysia yang dicatat secara rasmi sekarang ni, yang belum diupdate setakat ni, 1.5 trilion. Dan kalau tuan-tuan tengok latest lah ni bukannya saya nak sebab saya tak menyelebelahi mana-mana parti politik. Sebab for me, line trade politik itself adalah from Yahud Nasara. Dia bukan daripada Islam. Sebab tu saya nak bagi tahu, mana-mana naik pun dia tetap akan junjung sistem riba ni. Dan saya nak bagi tahu, kerajaan yang ada hari ni, kerajaan dulu pun sama juga. Sebab 1.5 trilion bukan hanya datang daripada kerajaan perpaduan yang sekarang. Okay? Dia dah memang kan, kerajaan sekarang meneruskan saja. Tapi walaupun kerajaan sekarang meneruskan, kan, kalau kita tengok dalam laman web rasmi Bank Negara, ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam MOF, mereka menceritakan mana hutang baru yang dibuat oleh kerajaan yang terbaru adalah close to 200 billion. Close to 200 billion. Duit baru yang orang kata apa, tercipta dalam pasaran. Dan kalau tengok satu lagi, separuh daripada duit tu lebih kurang dia digunakan untuk membayar hutang lapuk. Hutang lapuk maksudnya dia hutang untuk bayar hutang.
Sebab sistem hutang negara-negara dalam dunia ni, dia adalah memang caranya dibuat untuk supaya kerajaan mana pun tak boleh selesaikan bayaran hutang. Okay, is it tak boleh selesai ke ataupun ada cara sebenarnya cuma diorang nak elakkan? Kalau betul-betul berfikiran waras yang keluar daripada kotak yang diajarkan oleh yang ada sekarang ni, mungkin boleh selesai. Okay, mungkin boleh selesai. Like from your opinion, you rasa nak selesaikan macam mana? Okay, dia kena faham tau. Sebab saya bagi tahu ni, mentality yang ada hari ni memang dia tak nak selesai. Memang dia takkan boleh selesai. Sebab dia memang dia dah bagi tahu dah what do and don't. Sebab kita kena ingat, dalam setiap financial currency ataupun duit yang mengalir dalam negara-negara dalam dunia hari ni, dia bukan dikawal oleh negara itu. Dia dikawal oleh central bank. Setiap negara ada central banknya. Dan setiap negara tidak, central banknya adalah entiti yang swasta. Dia bukan di bawah kerajaan. Kalau orang kata di bawah kerajaan, maksudnya engkau tak cukup tahu sebenarnya tentang sistem ni. Jadi bila bertanya tentang solution, sebenarnya realistically there won't be any solution for this matter. Sebab memang yang siapa-siapa yang naik pun mereka nak kan. Sebab nanti kita akan ceritakan mungkin dah satu ni kita akan ceritakan solusi yang pada saya lah, dia mengikuti sunnah Nabi. Apa yang sepatutnya kita buat. Tapi untuk selesaikan salah satu je point, dia pada saya dia buang masa. Sebab rosaknya sistem ni bukan pada ranting. Rosaknya sistem ni pada akar. Jadi kalau kita nak, maknanya kita nak perbaiki kan, kita kena perbaiki daripada akar. Sistem tu Silakan. maknanya sistem yang katakan Syah Asad tanya, solusi untuk sistem yang tadi kita cakap berkenaan dengan hutang, itu adalah pada ranting sajalah. Ya. Sebab salah satu saya ni saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Okey. Salah seorang yang saya cakap tadi lah, saya salah seorang kawan yang merangkap juga mentor saya, dia bagi tahu sebenarnya antara cara untuk selesaikan hutang negara. Ini just untuk jawab soalan daripada saudara tadi kan. Yang mana untuk menyelesaikan hutang negara adalah kita ambil contoh yang dah berlaku dalam sejarah. Kita tak nak reka cerita. Kita buat benda yang berlaku dalam sejarah. Okey, semasa Malaysia merdeka, British meninggalkan hutang di tanah Melayu. Okey. Dan kalau kita tengok, selepas Singapura keluar daripada Malaysia, adakah Singapura bawa hutang Malaysia bersama? Tak. Zero debt. Okay. Zero debt. Tapi sekarang dia dah ada debt lain lah. Tapi masa tu. So apa yang kita boleh buat? Ni kawan saya ni cerita, ni mentor saya cerita. Dia kata kita ambil lah salah satu pulau dekat Malaysia ni. Contohlah Pulau Jerjak ke pulau mana-mana lah. Kita katakan ni lah Malaysia lama. So kau berhutang dengan ni. Yang tanah lain semua kita katakan ni Malaysia baru. Malaysia baru tak ada hutang lah. Sistem kan. Tapi saya Sebab kena faham, cara negara-negara ni adalah nation state di bawah UN. Cara urus tadbir dia adalah seperti syarikat. Kau tinggalkan syarikat lama, kau buka syarikat baru. Syarikat baru kau tak ada hutang. Faham tak Isa? So basically maksudnya adakah benda tu praktikal? Secara teori boleh dah berlaku dah pun. Singapura dah berlaku. Di Somalia, kan Somalia pecah. Berlaku. Dia berlaku. Kan Somalia pecah dua. Jadi berlaku. Tapi dia tidak akan berlaku secara orang kata apa semua tak boleh buat. Sebab siapa? Hutang kena bayar juga. So solusi dia memang kena daripada akar. Sebab macam saya bagi tahu tadi, awal-awal tadi, kehidupan kita manusia ni bukan sekadar untuk kita hidup atas dunia untuk menyukakan diri. Kita nak sukakan Allah. Kita nak besarkan Allah. Jadi untuk membesarkan Allah atas dunia ni, kita kena bawa cara, rules and regulation daripada Allah. Dan bila sebut tentang sistem ekonomi, dia terkait dengan perundangan. Sebab yang backup ekonomi ni undang-undang.
Yang backup ekonomi juga politician. Politik. Yang menjadikan ekonomi riba ni begitu tertanam deep dalam otak orang adalah pendidikan. Jadi semua tu berkait macam sarang laba-laba. Untaian ekonomi, untaian pendidikan, untaian dalam setiap sektor bahagian manusia ni, dia bertindan macam sarang laba-laba. Jadi kita tak boleh putus satu je sebab tak selesai. Dia kena, sarang laba-laba tu dia kena zap semua. Tapi sarang laba-laba ni yang boleh selesai ni Allah. Allah je boleh selesai. Sebab macam saya kata tadi lah, mereka sendiri dah memang dengan bangganya bagi tahu this system is too big to fail. Sebab tu kalau kita tengok pada tahun 2008 apa yang berlaku di US, economic crash 2008, yang mana ada housing market, is it? yes, yang mana kerajaan bila bank bankrupt, yang istilah orang yang pakai kebelakangan ni adalah bank run. Bila bank run, apa yang kerajaan terpaksa buat? Kerajaan terpaksa bail out. Kerajaan kena tambah hutang negara untuk bail out bank. Itu yang berlaku. Sebab dia tak boleh membiarkan sistem ni drown. Tak boleh. Dia mesti akan hantar pelampung. Kerajaan kena buat hutang. Jadi bila kerajaan buat hutang, siapa yang kena tanggung? Rakyat lah. Melalui dua cara. Pertama, devaluasi wang itu sendiri bila berlaku penambahan, dan cukai. Cukai dalam dunia ni satu perkara yang jahat. Sebab dalam Islam kita ada cukai, tetapi Islam cukai kepada orang yang kaya, yang ada duit. Zaman kita sekarang, kita hidup dalam satu keadaan orang miskin yang kena bayar cukai. Orang kaya 1001 cara untuk lari daripada tax. Bahkan mereka ada tax haven, bang. Pernah dengar istilah tax haven? Orang kaya tak payah bayar cukai, bang. Orang miskin macam kita, macam saya lah, mungkin tuan-tuan orang kaya, saya tak tahu lah. Tapi kita tak boleh lari daripada cukai. Itu realiti kekejaman dan kezaliman sistem ni. Bila sebut kaya, jangan perasan yang gaji 10-20 ribu tu kaya. Itu tak kaya, bang. The kaya ni yang selalu kita sebut tentang the global elites. Dan mereka ni ada kawan-kawan dia. Dia bukan hanya satu keluarga, dia ada kawan-kawan dia. Dia ada satu swarm dia panggil. Mungkin dalam podcast lain ke kalau kita nak cerita, tapi dalam khusus untuk ni saya bagi tahu yang kaya itulah dia, the 1%. Tapi saya rasa macam semua orang boleh katakan, walaupun tak tahu secara mendalam, tapi dia faham lah konsep yang tak tahu. Saya rasa macam majoriti orang dah tahu yang okay, orang kaya sebenarnya tak bayar cukai sangat pun. And then kita kena pasal duit slowly jatuh harga pun orang dah slowly tahu. And orang dah tak guna term harga barang je naik, duit pun dah turun harga. So kalau untuk rakyat biasa, so kalau bukan solusi daripada satu saja, kalau kita nak cakap solusi semua terus, pendidikan lah, perundangan, macam tak realistik sangat. So macam kalau kita nak hidup aman sentosa je sebenarnya, sebab sampai kita mati lah, contoh kan. Apa benda yang kita akan kena lari ber semua benda dan duduk dalam hutan dan bergantung berair sungai. Itu satu pemikiran yang sangat waras dan soalan yang sangat baik. Dia kehidupan dunia ni, Nabi dah bagi tahu dah. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Penjara ni apa tuan? Penjara ni adalah benda yang kalau kita makan seadanya. Kalau minum seadanya. Kan? Berak pun tak ada privilege. Kan? Dia bagi kat mana kau boleh berak, kat situ lah. Itu pun kau kena minta izin. Itu penjara. Tapi masalahnya orang Islam hari ni, kita cuba untuk lari, bebas diri kita daripada penjara. Kalau kita tengok, orang yang keluar daripada penjara dipanggil apa? Pelarian lah. Tak, dia panggil bandit. Ataupun istilah penyangak. Jadi kebanyakan orang Islam hari ni, natijah kalau kita tengok, banding negara Islam dan negara orang yang bukan Islam. Kalau kita tengok, corruption paling tinggi negara mana?
paling tinggi negara mana? Mana tu? Negara Islam. Ya. Ini berlaku. Banyak kan orang yang pergi dekat Europe, mereka akan katakan, oh bagus diorang ni. Kan, oh bagus diorang ni. Maknanya seolah-olah baik sangat lah kehidupan diorang. Sebab sistem ni memang dibuat supaya orang Islam ni dia jadi sangat susah. Itu kita tak cerita lagi yang mana negara-negara Islam yang selama ni Amerika telah musnahkan. Kalau dia tak musnahkan pun dia hantar proksi untuk musnahkan. Apa yang berlaku kepada Baghdad, Iraq, apa yang berlaku pada Afghanistan, apa yang berlaku pada Libya, Syria dan sebagainya, apa yang berlaku. So, memang kehidupan ni adalah untuk menahan diri. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua kita solat. Yang ketiga zakat, puasa dan haji. Betul? Ada 5. Ramai orang dia hanya belajar rukun Islam hanya 5. Tetapi rukun Islam ni sebenarnya ada prinsip. Salah satu prinsip yang sepatutnya kita amalkan dalam rukun Islam adalah puasa. Prinsip puasa apa dia? Menahan diri. Hari ni orang tak menahan diri. Orang tak menahan diri. Sepatutnya bila anak duduk dengan ayah, sepatutnya itulah menjadi tempat yang paling selamat, especially untuk anak perempuan. Tetapi hari ni berapa banyak kes haruan makan anak. Tak selamat sebab tak menahan diri. Berapa banyak kes yang kita tengok yang anak-anak kecil yang dihantar ke madrasah, yang dihantar. Berapa banyak kes ustaz-ustaz sekarang ni yang dikatakan sebagai amang seksual dan sebagainya, dia orang lakukan kepada budak lelaki. Selamat ke? Dah tak selamat sekarang ni. Sebab kita dah tak menahan diri. Orang Islam, kita dah tak pegang kepada prinsip Islam. Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, وَهَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْنَ, aku bagi kamu 2 jalan. Dalam kehidupan kita ni sentiasa ada 2. Baik, buruk. Syurga, neraka. Dosa, pahala. Dia mesti ada lelaki, perempuan. Dia mesti ada 2. Jadi sama juga rukun Islam yang kita ikut ni, dia ada yang berlawanan. Kebanyakan orang berada dalam line yang berlawanan dengan rukun Islam. Kita tak ikut rukun Islam. Sebab tu saya cakap tadi, fundamental kita kena betul. Yang mana kalau kita orang Islam, yang Nabi bagi tahu dalam hadis Jibril, kalau kita tengok dalam Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, menceritakan tentang man Islam. Jibril AS datang bertanya kepada Rasulullah, man Islam, apa itu Islam? Islam itu 5 perkara. Jelas Nabi bagi tahu 5 perkara. Tapi soalan dia sekarang ni, apakah 5 perkara ni menjadi prinsip yang kita amalkan dalam hidup kita? Ini yang menjadi persoalan. Dan masalah kita hari ni adalah orang Islam. Allah beritahu dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan mereka percaya, mereka yakin kepada Allah. Kan? Dan mereka percaya, mereka yakin, beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan di kalangan orang beriman, orang mukmin. Allah nafikan. Sebab apa? Sebab bila yakin pada Allah, dia mesti ada kawan dia. Kawan dia akhirat. Akhirat ni lah orang tak jadikan prinsip hari ni. Sebab tu bila kita bercakap tentang riba dan sebagainya, orang akan tanya saya apa solusi. Dan kebanyakan masa bila saya bentangkan solusi, dia akan macam, oh ni je. Sebab apa? Sebab at the first place engkau nak ambil loan sebab apa? Sebab engkau memikirkan keuntungan. Engkau tak fikir tentang apa akan berlaku kepada akhirat aku. Sebab kebanyakan orang dia percaya akhirat, tetapi sebenar mana kepercayaan dia kepada akhirat? Ini yang kita kena tanya pada diri kita. Sebab apa yang kita buat atas dunia ni, kita akan dipersoalkan. Selalu Tuan Guru saya bagi tahu, dekat akhirat akan ada 2 kitab. Satu kitab iman, satu kitab amal. Dan kita bimbang, saya bimbang. Yang mana kalaulah kitab iman kita dapat daripada tangan kiri, habis dah, tak ada harapan dah. Kalau kitab iman kita dah tergadai, amal tak tanya dah.
One way ticket bang. Jadi ini yang menjadikan, yang balik kepada isu yang tadi bertanya tadi, memang hidup orang Islam adalah sederhana. Sebab dunia sementara ni Allah jadikan ujian. Ujian untuk kita faham kebahagiaan yang sebenar Allah sediakan di akhirat. Kebahagiaan yang sebenar Allah sedia di akhirat. Dunia ni adalah tempat menahan diri. Dan kita bukan setakat kena menahan diri, kita kena cemerlangkan menahan diri. Hari ni kita tak cemerlang. Kita nak cemerlang dalam dunia. Dalam sekolah kita belajar kan dulu, pasal apa mak tanya, pasal apa dapat 90, patut kau dapat 100. Nak cemerlang. Dunia nak cemerlang. Kalau gaji 1,000 tak cukup, kena naik 5,000, naik 10,000, naik 100,000. Kena cemerlang. Tapi untuk menahan diri, siapa nak cemerlangkan? Kalau bukan kita orang Islam, sebab ini rukun Islam. Itu kita tak cerita memberi dalam bab zakat. Sebab kita diajar di sekolah 1 tambah 1, 2. Betul tak 1 tambah 1, 2? Betul. Dekat sekolah betul lah. Nampak tak? Kita confident dengan 1 tambah 1, 2. Sepatutnya apa? Biiznillah. Dengan izin Allah. Tapi ada tak di sekolah diajarkan biiznillah 1 tambah 1, 2? No. Kita diajar certainty. 1 tambah 1, 2. Tak boleh jadi lain. Sedangkan kisah sahabat, satu kali Nabi tanya kepada sahabat, berapa kaki unta? Sahabat tu dia turun. Dia kira lagi. Kalau kita straight up come on takkan tak tahu kot. Saya yang bodoh ni, straight up kita akan jawab. Sebab kita bodoh, saya bodoh. Sahabat dia turun, dia kira. Lepas dia dah kira tu, berulang kali dia jawab apa? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Sebab mentaliti 1 tambah 1, 2 ni adalah mentaliti yang mana kita nampak kepada bila kita menambah, kita berjaya. Kita tak nampak kepada dengan kita memberi, kita berjaya. Islam ajar -1 is equal to 70. Kita bagi 1, Allah ganti 70. Macam mana matematik tu matematik yang Allah nak sediakan ni. Tapi kita diajar 1 tambah 1, 2. Tambah pula dia ada darab. Kalau kita boleh multiplykan income, lagi best. Jadi sebab itu, untuk kita besarkan income, banyakkan pendapatan, jadi cara dia dalam sistem ni adalah dengan memang macam mana kita rapat dengan riba lah. Orang yang paling kaya dalam sistem ni kalau kita tengok, daripada mana duit tu datang? Orang yang paling rapat dengan duit tu keluar, dia lah yang akan paling kaya. So basically walaupun dia tak menggunakan akad yang riba tersebut, tapi disebabkan dia menggunakan sedikit daripada sistem tu pun kira salah ke macam mana? Bank dia tak menggunakan sedikit, dia memang guna sistem tu. Tak, maksudnya kita tu sendiri. Katakan kita dapat duit, daripada bank. Duit dari segi duit apa? Duit pinjaman lah maksudnya, ataupun apa? Contoh pinjaman. Kita buat. Kalau Islamik ni ada orang akan macam trigger tau kalau kita cakap pinjaman. Sebab saya faham. Dia tak nak guna pinjaman, dia akan guna pembiayaan. Oh. Macam tu. Sokol lah. Tapi tak apa, kita gunakan term yang betul. Okay. Teruskan. So katakan kita buat pinjaman. Konvensional. Okay, macam tu. So, pembiayaan. Okay, so tak payah sebut Islamik jadi panjang lah. So sebut pembiayaan terus lah. Okay, silakan. So kalau kita dapat pembiayaan daripada bank, adakah wang tersebut sebenarnya walaupun kita dapat tu, sebab kita ambil pembiayaan, kita bukan ambil pinjaman, adakah wang tersebut kita tak boleh gunakan? Dia sama konsep dia macam saya beritahu tadi tuan. Fractional reserve banking adalah kaedah yang mana bank boleh mencipta duit out of thin air. Seperti mana perbankan konvensional, atau saya lebih senang saya sebut cafe loan, cafe bank dengan Islamik. Islamik apa saya tak tahulah. Tapi Islamik, dia menggunakan fractional reserve. So jadi duit tu tak ada pun. Dia tak ada. Dia just print out the money. Dan kita kena ingat. Contoh, Tuan Yusof nak beli sebiji rumah. Tuan kena ingat,
dengan tuan beli rumah, menikmati keseronokan, berapa ramai manusia lain deprive. Berapa ramai manusia lain dia punya bahagian dia dikurangkan. Sebab menambah duit dalam pasaran. Menyebabkan harga barang naik. Orang miskin akan semakin miskin. Orang kaya akan jadi semakin kaya. Ini yang berlaku. Ini yang orang tak faham. Dengan kita membuat pinjaman kepada bank ataupun pembiayaan, apalah nama dia, anda menambah duit dalam pasaran. Penambahan duit dalam pasaran itulah yang sebenarnya menjadikan orang lain yang susah makin susah. Sebab tu kalau kita tengok dia punya kadar kenaikan harga sebelum COVID, PKP kan, dengan selepas PKP dahsyat tu. Harga barang ni sebab zaman kita kan, kita cerita dekat dengan zaman kita. Dahsyat. Kenaikan harga dahsyat. Dia macam dia naik tu memang gila-gila. Contoh yang paling obvious, beras. Sebelum ni nak beli beras, kita boleh lah juga dapat RM26 kan. Sekarang ni saya macam antara benda yang saya tu, kadang-kadang saya bukan tergelak tau, tapi saya rasa macam betapa bodohnya kita ni kan. Kita Malaysia, kita produce beras. Tuan, pergi orang-orang, saya ada kawan-kawan yang kerja dekat apa Sungai Besar, yang kerja dekat ladang-ladang sawah padi ni, dia hantar ke kilang. Ni nak beli beras tak ada. Beras tempatan tak ada. Dan kalau biasa beli beras lah, sekarang ni mana ada beras tempatan, tak ada. Saya pun tak faham mana pergi beras tempatan. Dikatakan dalam statistik negara yang dikeluarkan, 65% kita keluarkan beras. Tapi ajaib, tak ada. Ajaib, magic, beras kita tak ada. Beras subsidi tak ada. Tu rasa kenapa tu? Mana boleh tak ada secara, tapi realiti dia tak ada. Fahaman yang dekat mainstream, kenapa tak ada? Monopoli lah. Monopoli. Maksudnya? Dia yang selalu orang sebut tentang kartel-kartel dan sebagainya, itu salah satu benda jugalah. Yang mana dia ada peluang untuk buat duit. Dia ada peluang. Rather than dia jual RM26 beras tempatan. So ini sebab dia punya modus operandi benar-benar bagaimana. Saya nak cerita sebab kita bukan dalam kita kata bidang tu. Tapi apa yang realitinya, saya sebagai pengguna, yang saya sekarang ni dah beberapa bulan ke belakang ni, saya dah tak jumpa dah beras yang berstiker ungu. Stiker ungu ni beras tempatan lah, tak ada. Semua stiker biru. So maksudnya ada kebarangkalian yang mungkin disengaja untuk tak dijual. Bukannya dijual habis. Maksudnya ada kebarangkalian je lah. Sebab kalau bukan orang beli, betul mana pergi? Sama ke dengan video viral kat TikTok itu yang pasal minyak masak tu kat kedai tu, macam tu tak? Most probably. Sebab kita bercakap on reality. Saya tak nak bercakap on andaian. Andaian saya tak tahu apa. Sebab saya tak naklah bercakap benda yang saya tak tahu. Saya hanya bercakap realitinya. Saya sebagai rakyat biasa, sebagai orang kebanyakan, tak nampak, marhain, tak jumpa beras tempatan, tak ada. Macam mana tu? Itu realiti. Dan terpaksalah anak nak makan. Kan? Family nak makan, kita nak kena swap juga. Sebelum ni kita spend RM26 untuk beli beras, sekarang ni kita kena spend RM40 untuk beli beras. Sebab tu dahsyat sistem ni, dia bertampung-tampung. Dia bukan sekadar pencetakan duit baru, dia cukai punya cerita, orang-orang yang selfish. Sebab sistem ni dia saling komplement. Dia memang dicipta khusus. Dia memang untuk menekan manusia. Sebab tu dalam World Economic Forum kita tengok sebelum-sebelum ni, kalau dalam laman web rasmi mereka memang jelas tulis, pada tahun 2030 you will own nothing but you will be happy. Apa maksud dia tu? Own nothing. You will own nothing. Awak tak akan miliki apa-apa. Own. Okay. Tapi awak akan gembira. Macam mana punya gembira pun saya tak tahu. Tapi dia dah beritahu siap-siap. Siapa kita tadi? Dalam World Economic Forum. Dia cakap macam tu lah? Ya. Yang setiap tahun negara-negara akan hantar menteri-menteri untuk pergi bersidang dekat Davos tu. Itu yang dia bagi tahu.
Dia dah bagi tahu dah, bukan dia tak bagi tahu. yang apa, menteri kita yang balik daripada Davos, apa, kita punya menteri sebelum ni, dia cakap apa, kita dapat investment untuk apa, untuk pelihara serangga sebagai protein yang ke depan. Sebab mungkin yang depan kita dah tak ada makan ikan, kita dah tak ada makan daging, kita hanya makan serangga. Saya macam tu sekali Dah ada. Penternakan serangga tu dah serius. 30 bilion US. Bukan main. Kita bercakap ni, kita rekod video-video ni, dia yang bagi tahu. Ya. Bukan kita memandai-mandai. Yang orang selalu cakap kan, dia ni pala tahu apa, kita ambil fact. Nah, kau tengok dia cakap. Kau kata apa? So macam tu lah. So maksudnya mindset yang sihat ataupun mindset yang sepatutnya kita pegang ialah bila kita nak, macam mana kita boycott contoh McD katakan untuk sebagai cakap, okey, kalau kita beli juga mungkinlah walaupun sedikit ada memberi impak dekat budak-budak kat Palestin, Gaza. Macam tu juga kita kena fikir bila kita nak buat loan pembiayaan macam tadi tu, dia akan memberi impak kepada orang-orang yang susah. Dan untuk info juga lah. Sebab tu saya cakap, walaupun benda baik yang kita buat ni, dia akan mengurangkan segala kebaikan. Contoh, dia macam ni, benda baik yang kita buat dalam sistem yang kita duduk sekarang ni, dia akan mengurangkan kebaikan. Benda kecil jahat yang kita buat, dia akan membesarkan secara ke skala global. Contoh, benda kecil jahat yang kita buat, contoh kita rasa macam, alah, aku pinjam sikit je duit daripada bank. Tapi kesan dia semua orang rasa dengan devaluasi wang kertas. Benda besar yang kita rasa, contoh kita derma kepada Palestin. Kita kena ingat, kita derma dalam wang fiat. Dengan menggunakan wang fiat, dah untungkan mereka. Daripada ringgit nak tukar kepada US dollar, dia dah kaut dah untung dia. US dollar nak ship ke sana, dia kaut lagi. Nak tukar kepada Israel punya currency, tukar lagi. Lepas tu orang nipau, jadi berapa sangat yang sebenarnya sampai kepada rakyat Palestin sendiri. Dan kalau sampai pun, saya buat satu video tuan, yang mana yang baru-baru ni, yang apa, Israel letupkan masjid hasil sumbangan rakyat Malaysia. Real, benda tu real. Hasil yang sampai pun akhirnya meletup. Tapi bila jadi macam tu, adakah kita tak payah buat apa? Kita kena buat. Kita kena full swing sebenarnya. Swing as in? Kita kena buat persiapan. Sebab dia kok mana-mana pun, pertama-tama sekali bila kita bercakap tentang keadaan ni, sebab kita melihat kedahsyatan maksiat yang the next level. The next level. Sebab kalau dulu, mungkin Yusuf dengan, minta maaf, As'ad. mungkin sedikit muda daripada saya lah. Mungkin lah, tak tahu lah kan. Tapi yang saya ingat lah, mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun dulu, bila masuk akhbar-akhbar, berita-berita yang kira front kan, yang masuk muka-muka depan adalah berita tentang ditangkap khalwat. Ni muka-muka depan. Sekarang ni tangkap khalwat tak masuk berita bang. Yang masuk adalah lelaki dengan lelaki ditangkap. Level of dia punya maksiat dia tu the next level. The next level. Kan? Ustaz ditangkap kerana amang seksual. Orang biasa tak kisah. Dia nak yang the next level. The next level. Ustaz. Orang biasa tu dia tak ada bapak dengan Yang biasa dah normal. Orang biasa bukan tak buat. Orang biasa memang buat. Tapi dia punya level sekarang ni dia dah upgrade. Dia tak kisah dah pasal orang biasa. Kepempaknya. Sebab tu dulu dia macam dia orang ada update tau pasal berapa banyak kelahiran anak-anak luar nikah. Sekarang ni tak ada. Sebab memang terlampau banyak. I see. Terlampau banyak. Dan saya ni, antara benda yang saya bimbang, saya bimbang sekali kepada diri saya adalah sebab kita kena ingat di akhir zaman ataupun di zaman kita ni, segala benda ni yang kita nak selamat, Nabi dah bagi tahu dah. Nabi dah tinggalkan kita dengan Quran dan Sunnah. Kan Nabi bagi tahu kan dalam khutbah terakhir, kalau kamu tak mau sesat, peganglah Quran dan Sunnah. Dan ramai orang hari ni dia baca Quran tapi dia tak nak tadabbur.
Contoh yang mana Allah cerita dalam surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, sampai akhir. Allah cerita, Allah sebenarnya dalam surah ni kata ustaz saya, Allah tempelak kepada manusia. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu siapakah mukadzibu bid-din, pendusta agama. Pendusta. Kita ni sebenarnya kan, bila Allah Ta'ala bagi tahu itu, sebenarnya bila kita duduk kan, Allah tengah bagi tahu kepada kita dan nak ajar kepada kita supaya jangan jadi pendusta agama. Kita kena jadi pembela agama. Tapi kita hari ni kebanyakan, dan saya paling bimbang, bukan orang, saya bimbang diri saya. Saya tergolong dalam golongan yang Allah kata sebagai pendusta agama. Sebab Allah bagi tahu jelas dalam Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka kata, mereka mengaku mereka orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka tak beriman. Bahkan dalam surah ni Allah kata, aku nak bagi tahu kamu siapa pendusta agama. Pendusta agama ni pertama sekali orang yang mengabaikan anak-anak yatim. Yang kedua, mengabaikan orang-orang miskin. Islam ni, dia adalah satu agama yang bukan sekadar upacara keagamaan. Bukan sekadar kau solat, kau pergi masjid, balik masjid. Itu bukan itu semata-mata Islam. Islam ni rahmatan lil alamin. Nabi dihantar sebagai rahmat kepada seluruh alam. Semua orang merasai kemakmuran, kesejahteraan. Islam adalah prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan adalah pencapaian manusia yang tertinggi. Kita kena ingat tu. Islam ni dia bawa kepada kesejahteraan. Jadi dengan mengabaikan anak yatim dan orang miskin, menunjukkan jelas-jelas manusia tak sejahtera. Sebab kalau kita tengok dalam golongan-golongan kan, golongan-golongan manusia, Allah Ta'ala sebutkan tentang anak yatim dan orang miskin. Sebab dua ni lah yang paling banyak ditindas. Sebab tu Allah suruh orang Islam, kita kena jaga dia orang ni. Bagaimana kita nak kaitkan dengan anak yatim yang ditindas? Anak yatim bukan sekadar yang dikatakan anak-anak yang mak bapak aksiden meninggal. Bukan itu je. Sedar ataupun tidak sedar, anak-anak yatim juga anak-anak yang luar nikah. Berapa banyak anak-anak luar nikah yang ada sekarang ni? Berapa banyak anak-anak yang mak bapak bercerai? Tahu tak apa natijah daripada penceraian? Penceraian ataupun anak-anak luar nikah, dia akan hilang salah satu ataupun dua. Yang mana satu disebut mother figure, satu disebut father figure. Dalam membentuk sahsiah manusia, dua-dua kena ada. Mother figure and father figure. Tapi kemasyarakatan hari ini dibentuk dengan either salah satu ataupun tak ada langsung. Jadi macam mana nak membentuk masyarakat yang sihat? Sebab tu kalau kita tengok kan, iblis dia sangat berbangga. Dia tak bangga kalau dia boleh buat orang ni bunuh orang ni minum arak, ni semua special je. Tapi kalau dia boleh ceraikan rumah tangga, ni orang kanan aku. Dia akan datang dengan lagu. Dia buat satu terowong kejayaan. Dia umumkan, kejayaan inilah dia orang saya. Sebab dia memang nak kepada penceraian ni supaya deprive. Anak-anak tu dia akan mengalami emotional damage. Sebab father figure tak ada ataupun mother figure tak ada, ataupun dua-dua tak ada. Mother figure ni dia mengajar tentang kasih sayang, kelembutan, kan? Tapi father figure ni dia mengajar tentang authority. Authority ni penting sebab bapak ni dia bagi tahu no means no. Mak ni kalau cakap no, kejap lagi anak dia pergi main lagi. Father dia cakap no means no. Sebab kita kena ingat, authority ni adalah bila kita dilatih dengan father figure ni, kita tak akan buat sewenang-wenangnya. Sebab kita tahu authority akan sentiasa ada yang lebih atas. Especially orang Islam, Allah lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana negara dalam dunia hari ni, siapa pun yang jadi penguasa, dia tak anggap itu sebagai amanah. Dia anggap peluang. Siapa, kalau aku jadi yang berkuasa, yang mana aku boleh sakau, aku sakau lah. Yang mana aku boleh mengembangkan poket
kroni aku buat. Aku tak peduli lah yang lain. Next tu kau fikir lah. Sebab tu hutang negara tak pernah berkurang. Kalau betul sayang kepada negara, mana-mana pemimpin dalam dunia, dia takkan menambah hutang riba negara. Tapi hutang riba negara tidak perlahan, dia laju. Sebab tu pengabaian anak yatim dalam sistem ni, dia dahsyat. Dia dahsyat kan. Sistem ni dia buatkan pengabaian anak yatim tu berlaku. Dan dia ada banyak lah cerita. Dia keterkaitan. Boleh ke kita cerita? Boleh. Boleh Dia keterkaitan dia macam contoh kenapa hari ni orang perempuan sibuk bekerja. Ini antara mentaliti yang dibawakan oleh feminism. Feminism ni dia membawa kepada mentaliti yang mana orang perempuan dia kena equal katanya. Hakikatnya yang buat mentaliti ni adalah orang lelaki. Kenapa mereka membentuk doktrin feminism ni? Dua je. Pertama adalah disebabkan cukai. Sebab dulu orang perempuan tak kerja. Jadi hanya separuh populasi dunia saja yang dicukai. Tak cukup. Kita nak cukai semua. Jadi perempuan kena bekerja. Dan yang kedua kontrol. Sebab bila mak bapak tak ada untuk memberi fokus kepada anak tadi, dia akan mendapat fokus di sekolah. Dan di sekolah ni memang kalau kita tengok dalam public school dekat US dan sebagainya, memang dia membentuk pemikiran. Yang mana ni lah yang generasi by generasi yang bila datang perkara yang hak ni, orang jadi macam, uish, biar betul. Dan sekarang ni generasi makin teruk. Dia tak ada satu adab. Yang mana kalau kau tak tahu, kau relax kau tak payahlah kelang kabut. Tak, sekarang ni dia maki dulu. Dia maki dulu, lepas tu baru dia fikir, apa brother ni betul juga. Sebab itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Saya memang banyak orang yang lepas dah beberapa lama saya buat live TikTok ke, buat video ke, adalah mula-mula orang cakap aku dulu tak setuju dengan dia ni. Aku memang tak boleh belah dengan dia ni. Memang maki dah berkanjar-kanjar lah kita kena kan. Tapi lepas tu baru dia macam, oh betul juga apa dia cakap. Dia dah hilang. Sebab tu kata nilai kemanusiaan ni dah hilang. Sebab from the nucleus community, yang ni keluarga ni dah rosak. Anak-anak yatim tidak dihiraukan. Ini lah kata sebab sistem ni. Dia tak cerita lagi di mana di sekolah kita berkawan lelaki perempuan. Lelaki patut lelaki. Kan kalau kita tengok kan, berapa banyak kes kalau kita tengok pokai-pokai yang macam yang viral-viral kan. Berapa banyak orang yang jadi sugar daddy, sugar baby apa semua demi untuk duit. Banyak. Banyak. The Neo Asad, okay, pergaulan Asad mostly is orang dewasa. The youngest friend I have pun like 27 years old. Now Yusuf muda juga kan. So Asad tanyalah staff Asad yang kerja kat office ni, budak muda sekarang buat apa lah? Pasal orang cerita benda-benda pelik kan. Orang bagi tahu pasal Bros Gang punya podcast. Asad terkejut because Asad tak bergaul dengan that kind of circle at all. So Asad pun terkejut yang this is the country we live in right now. Masya Allah. Asad, wow, kat Malaysia ada Wih, nauzubillah, crazy. Sekarang ni tadi saya buat satu video TikTok sebab saya tengok benda ni dalam 2-3 hari lepas punya viral. Dia kata apa? Saya nak tanya dia, tahu cerita, saya ada punya soalan tu. Sebab dia menyambung. Menyambung. Betul. Dia menyambung. So saya cerita terus lah. Apa yang dikatakan dia orang jumpa satu studio pembikinan filem lucah Kat Malaysia? dekat Malaysia. Dan dia offer siapa-siapa yang nak berlakon untuk satu penggambaran RM500. Semurah itu maruah orang sekarang ni. Kenapa Sebab ada demand. Dia boleh buat duit. Market untuk porn ni billions bro. Billions. Tapi banyak je cara lain nak bawa duit sebenarnya. Saya tak faham kenapa orang kena lalu jalan. Cara mudah. Dia cara lain susah. Nak jual barang. Macam kita ni nak buat podcast. Renyah. Cara dia senang. Dia buka baju. Siapa-siapa rekam senang. Aduh. Tapi saya terkejut lah Malaysia macam tu. Itulah yang berlaku. Itu yang saya cakap tadi. Saya bimbang. Sebab dia balik pada ayat Quran tadi. Kita bimbang bila kita mengabaikan sistem ni yang menjadikan dia tidak semakin okey tau. Sebab tu saya cakap kalau kita tengok kan, madrasah yang melahirkan ustaz-ustaz ramai.
pondok-pondok ramai. Jemaah-jemaah tabligh yang keluar 4 bulan, setahun, 40 hari ramai. Madras khangkah-khangkah, orang-orang yang buat zikir ramai. Tapi kedahsyatan maksiat ni dia sangat tak terbendung lagi. Itu tak cerita orang yang liberal, yang orang Islam terang-terang menentang ataupun dia panggil apa? Mahkamah Syariah tu dia kan ada kan orang Islam kita tu kan. Dia sendiri yang nak fight dengan Mahkamah Syariah. Supaya Mahkamah Syariah dah tak ada. Ya. Betapa gila lah. Memang gila. Sebab tu kata dahsyat kegilaan ni. Dia bermula daripada anak yatim yang diabaikan tadi. Dan Allah sebut tentang ke orang miskin. Kita boleh buat lah, contoh kita buat satu rumah makan kepada gelandangan. Tapi adakah ia memadai? Sebab the system itself, selagi kita menggunakan fiat, kita sebenarnya memberi consent kepada orang-orang yang di atas, yang untuk mereka terus-terus orang kata apa? Mengembangkan dia orang punya apa yang mereka nak buat. Sebab kalau kita tengok kan dari segi pembangunan yang orang sebut, pembangunan hari ni dan daripada dulu pun, daripada zaman Nabi-Nabi, kalau kita buka sejarah, memang itulah. Pembangunan ni dia punya adik-beradik dia adalah riba. Tuan-tuan pergi kan, kalau pergi KL ke mana-mana kan, tengok bangunan-bangunan besar. Adakah bangunan-bangunan besar tu developer dia pakai duit dia daripada kecil untuk buat develop bangunan tu? Tak, dia akan pinjam riba. Dah siap kan, dia jual riba lagi. Dia pembangunan ni dia memang tak boleh lari daripada riba. Okey tuan, bila kita sebut riba tu, Ya. riba tu sendiri secara teknikalnya, adakah, sebab saya dengar cara tuan menggunakan riba tu sebagai satu sistem. Ya. Adakah riba tu macam nak cakap, untuk kalau kita spesifikkan perkataan riba tu bukannya sekadar interest saja maksudnya? Basic dia memang basic riba ni dalam Islam dia ada, kalau kita belajar riba ni dia ada riba kepada hutang dan dia ada riba kepada barang-barang yang terkait dengan riba. Jadi kalau kita nak go balik semula pada asal, memang sistem ni dalam perbankan dia mengamalkan prinsip dia adalah riba. Sebab dia satu yang dahsyat, kalau nak disebutkan tentang fractional ni dia bukan sekadar riba tau. Dia scam. Dia macam mana kita boleh terima idea ada satu pihak yang memonopoli pencetakan duit, yang dia boleh create money out of nothing. Macam mana kita boleh terima idea tu? Kadang-kadang saya terfikir, apa hal semua orang okey dengan benda ni? Kenapa kita semua okey dengan benda ni? Sebab fundamental dia, macam saya kata tadi lah, pembangunan ni semua orang buat loan. Dia riba. Kereta yang kita tengok jam atas jalan ni semua sebab atas sebab riba. Jalan raya yang dibuat ni, rasa-rasa kalau yang dapat kontrak jalan raya ni, adakah dia orang ni simpan duit daripada kecil? Tak. Dia akan pergi collaborate dengan bank, so called collaborate lah. Sebenarnya ambil pinjaman lah untuk buat kontrak tu. Jadi pembangunan ni dia memang terkait dengan riba. Dan hasil daripada pembangunan, hutang yang dibuat, yang menikmati kekayaan segelintir kecil je. Yang lain, contoh satu bangunan yang dibuat, adakah tuan menikmati? Tak. Dia dimenikmati oleh segelintir kecil manusia je. Yang lain, kita deprive. Kita dikurangi hak. Kita dimiskinkan dalam bahasa lain. Sebab itu dalam surah Al-Ma'un ni jelas Allah kata, bila kita mengabaikan dua golongan ni, kita bimbang. Kita ni tergolong dalam golongan yang dikatakan sebagai pendusta agama. Ataupun kalau bahasa lain juga boleh dipanggil sebagai munafik. Kita bimbang. Kita bukan nak kata semua orang munafik. Tak. Kita tengok pada diri kita. Sebab sahabat Hanzalah kan, bila dia duduk dengan Nabi, dia kata dia nampak syurga neraka.
Bila dia balik rumah, dia mengaku Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Adakah Hanzalah sahaja telah munafik? Kita tak munafik ke? Kita okey ke? Dengan kita melanggan sistem ni, kita terjebak. Kita memberi konsen. Sebab tu saya cakap, sarang labah-labah ni, kita berada dalam sarang labah-labah ni. Jadi nak tak nak, first kali, kita kena sedar. Sedar. Sebab kita nak bebaskan diri kita daripada menjadi pengkhianat agama dan kita nak membuktikan akan benarnya iman kita kepada Allah. Sebab kita, dia kata tadi kan, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab Allah kata, dalam banyak ayat Quran Allah cerita majoriti masuk neraka, bang. Saya bimbang akan keadaan saya di akhirat. Dan tuan-tuan dan semua yang ada mungkin dalam podcast ni, kita semua kena bimbang dengan akhirat kita. Saya bercakap ni, kadang-kadang orang salah faham tau. Orang ingat kita ni just nak bash orang, nak bagi tahu orang, nak menerakakan orang. Tak. Neraka tak neraka ni semua kerja Allah. Kita bagi tahu apa yang Allah bagi tahu. Allah kata ni jangan buat macam ni. Allah kata jangan buat macam ni, janganlah jom kita. Sebab dalam satu kapal dia ada 2 tingkat kan, Nabi bagi tahu kan dalam hadis tu. Orang yang kat bawah dia tengah pecah. Dengan kemaksiatan dia tengah pecah. Jadi kita kena bagi tahu. Walaupun dia tak senang hati dengan apa yang kita bagi tahu, tapi kita kena bagi tahu. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kita tenggelam sekali. Itu keadaan yang berlaku. Okey tuan, jadi sebagai saya rasa untuk penutup kita, tuan rasa apa solusi yang praktikal? Solusi adalah benda yang memang semua orang nak. Tapi saya just nak tahu je lah. Mungkin daripada Tuan Yusof ni secara peribadi lah. Adakah Tuan Yusof berada dalam dimensi yang sama tentang apa yang saya ceritakan sepanjang kita mula daripada awal tadi? Saya rasa ya. Dimensi yang sama tu maksudnya bersetuju lah kira. Bersetuju? Ya. Saya faham lah apa yang cuba disampaikan. Okay. So makna kata kalau kita berada dalam dimensi yang sama, kalau bersetuju, setuju tak? Saya kena tanya juga, setuju tak? Sebab orang kat luar kita tak boleh tanya, kita tanya dalam je lah kan. Setuju tak? Yang mana kejayaan manusia hanya dalam agama, sejauh mana kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dan menjalani kehidupan seperti kehidupan Nabi SAW. Setuju tak dengan statement tu? Setuju. Saya pun setuju. Kan? So, bila kita setuju dengan statement tu, maksudnya okay, kalau setuju, memang nak tak nak, suka tak suka, kita kena kembali balik kepada apa yang Nabi SAW dah tinggalkan kepada kita. The point is, this system is too big to fail. Mereka sendiri akui, dan apa yang jadi sekalipun, mereka akan cover balik. Sebab this system is too big to fail. Cara macam mana untuk kita menentang sistem? Sebab menentang sistem bukan menentang saja, sebab kita tak sanggup dah melihat kezaliman. Kita bimbang akan yang tadi Allah kata sebagai pengkhianat agama tadi, pendusta agama. Sebab dengan kita mengabaikan anak yatim, mengabaikan orang miskin, sebab kita dalam sistem yang memang berlaku benda tu. Nak tak nak, kita kena faham. Pertama sekali, kita kena realisasikan sab'an mathani. Merealisasikan surah Al-Fatihah. Yang mana dalam Al-Fatihah ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kan? Ayat yang terakhir yang kita bagi tahu dengan Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang yang dimurkai dan disesatkan. Ulama tafsirkan siapa yang dimurkai dan siapa disesatkan? Orang Yahud dan Nasara. Sistem yang kita duduk ni adalah sistem Yahud dan Nasara. So, realistically adalah kita kena realisasikan surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Kita baca, orang Islam yang beriman minimum 17 rakaat. Dia tak boleh kurang pada tu. Minimum solat fardu 17 rakaat. Tapi masalah kita mendustakan surah Al-Fatihah. Kerana kita bagi tahu, kita minta doa yang mana kita tak nak. Tapi kita langgan. Kita langgan sistem Yahud Nasara ni. Kita redha, kita tunduk, kita patuh, kita akur tanpa rasa bersalah. Jadi,
apa yang saya selalu bagi tahu dalam live saya ke, dalam TikTok ke apa dan sebagainya, saya nakkan kita rasa bersalah. Dan rasa bersalah ni kita kena taubat lah. Minta ampun. Sebelum ni saya tanya dengan yang mana ada dalam ni apa, kita pernah tak minta dengan Allah taubat kerana melanggar sistem ni? Kita mungkin taubat mungkin sebab kita ada dosa, kita ada buat benda salah yang lain yang peribadi. Tetapi melanggar sistem, kita tak pernah minta ampun disebabkan melanggar sistem ni. Jadi taubat ni dia bukan sekadar kita minta ampun, ya Allah ampun, lepas tu kita langgar lagi. Minta ampun tak boleh. Sebab taubat ni dia kena disertakan dengan pembuktian. Bukti taubat adalah kita kena tinggalkan maksiat. Yakni hijrah. Kita kena hijrah. Nak tak nak, suka tak suka, kita tak ada cara. Sebab sistem ni kalau kita nak stay, untuk dunia kita akan rugi, untuk akhirat kita akan tergadai. So, kita kena sedar, taubat, dan kita kena buat persiapan. Hijrah terus sekarang tak boleh. Kita kena buat persiapan. Apa antara persiapan-persiapan yang mungkin kita boleh lakukan adalah, pertama sekali, kita kena, kalau macam saya sendirilah, kita kena ada guru yang mursyid, yang boleh membimbing. Orang ulama yang boleh membimbing. Sebab kita ni orang awam, saya lah orang awam. Jadi kita nak faham tentang huraian daripada Quran, daripada hadis ni, banyak yang kita tak tahu. Jadi kita kena ada bimbingan daripada guru yang memang faham tentang penipuan-penipuan, pembelitan-pembelitan, fitnah-fitnah akhir zaman. Kita kena ada. Kan? Ini antara benda lah. Selain daripada, maksudnya, kalau macam saya sendiri secara peribadi lah, kan, apa yang dicadangkan, contoh berbasikal. Contohnya. Sebab kita kena Basikal ke sendiri? tak. Oh, tak. Sekarang ni hujan. Kalau ada peluang mungkin saya akan berbasikal jugalah. Oh, ya? Yeah? Daripada ni Daripada Shah Alam. Tak jauh pun. Berapa kilo 25 kilo. Standard je. Swish. Basikal yang orang selalu tu ke basikal biasa je? Basikal orang selalu basikal yang okay, biasa, kalau macam saya, kita pakai touring bike ah. Dia tahan sikit lah. Tahan sikit lah. Sebab kita tak tahu, sebab kita tengok ke apa yang berlaku dalam geopolitik dunia ni, dia sangat tak stabil sekarang ni. Okey, sekejap. So kalau untuk tuan punya perspektif sendiri, basikal tu adakah sebab tak nak guna motor sebab ada kena dengan minyak ke, ataupun just sebab tak nak beli motor secara hutang? Dia terkait. So terkait, maksudnya kalau guna motor walaupun beli cash ada kena guna minyak dengan takaful untuk motor tu sendiri semua. Dia terkait. Salah satu, bila kita cakap ni, bila kita tak berada dalam dimensi yang sama, orang akan macam faham tak? Orang macam sebab ni backward ni. Sebab kita kena ingat, agama hari ni adalah agama yang telah dicairkan. Nabi SAW tinggalkan kita dengan kepekatan yang tertentu. Tapi bila kita campur dengan dunia, dia jadi cair. Kalau orang Penang kata ceroy, agama lah ni ceroy. Jadi sebab tu orang tengok, sebab tu kalau kita tengok kan, demi kemajuan agama tu diolah supaya memenuhi akan kemajuan punya keperluan. Macam sekarang ulama tengah pening bab kripto, ulama tengah berfikir macam mana nak cari dalil, macam mana nak membenarkan. Sebab Islam dia jelas, emas, perak, itulah duit. Tapi bila kita buat something else, dia kena cari dalil untuk membenarkan. Dia is either engkau mengolah agama atau engkau bawa kehidupan kau macam balik semula kepada kehidupan Nabi. So antaranya saya bagi tahu ni, sebab banyaklah, sebab antaranya kita ni ialah pemakanan kita dalam dunia ni pun macam-macam yang pelik-pelik. Fitnah pemakanan itu mungkin ada orang lain yang boleh ceritalah lagi kan. Tapi ialah kan yang boleh apa? Tak, maksudnya dalam dari segi fitnah pemakanan, banyak benda yang kita diberitahu sebelum ni benda tu baik tapi sebenarnya tak baik. Dia tiba-tiba telah sekarang fakta dah berubah macam tu lah. So kalau tu boleh elaborate lagi tadi. So lepas berbasikal lagi, kalau tuan yang perspektif,
mentality lah. Maksudnya macam contoh sebelum ni kita kalau tidur rumah, contoh lah, ni antara lah yang macam saya latih diri saya, family yang saya ni adalah macam contoh kita biasa tidur dengan aircon. Sekarang ni tak pakai aircon. Tak pakai aircon. Kipas Kipas ada lah. apa beza dia? Aircon dengan kipas beza lah bang. Bukanlah beza dari segi apa? Aircon kan dia selesa, dia super selesa. Oh, beza dari segi keselesaan. So apa kaitan dia Kita dengan- mengurangkan pergantungan kita. Kita mengurangkan pergantungan kita kepada sistem. Tu antara contohnya lah. Tapi ni antara benda saya pun baru sedar sebab sebelum ni sempat last point lah. Okay. Sebab ni saya sendiri baru tahu. Saya terkejut gila bila saya tahu. Saya rasa saya baru tahu benda, walaupun saya dah hidup sendiri, bayar bil sendiri mungkin dah setahun lebih lah. Mungkin kat 2 tahun dah. Tapi saya baru tahu baru-baru ni yang bahawasanya bila kita bayar bil, okay, ini saya tahu. Contoh kalau kita ambil credit card, kita tak boleh ambil credit card yang okay lah, ni mungkin dimensi lain dengan tuan lah. Tapi Okay. contoh kita just sebut dia punya technical dia, kita ada orang cakap kita ambil credit card, jangan ambil credit card yang ada orang cakap ambil credit card tak apa, tapi jangan bayar lambat, so dia tak payah bayar riba. Okay, itu ada orang cakap. Tapi sebenarnya secara hakikat dia pula is jangan, kalau kita sign kontrak setuju bila lambat kena riba pun dah salah. Salah dah. Okay. Tapi so kita faham bahawa okay, so sebenarnya kita setuju dengan akan adanya riba dah salah. Okay. And rupa-rupanya kalau kita lambat bayar bil elektrik ada riba tu kan. Saya terkejut sebab saya tak pernah bayar elektrik. So bila satu hari tu saya fikir, saya macam tengah bayar, saya sajalah apa kata kita tak bayar. Lepas tu bila saya tengok dia punya peraturan bawah tu, saya cakap so maksudnya bil elektrik kita bersetuju yang kita tak bayar, ada riba tapi kita tak ada option. So itu saya paling jam otak saya sekali. Dia kalau dalam bab elektrik, dalam bab elektrik yang ni kita cerita dia technical sikit lah. Dalam bab elektrik dia bukan hutang, dia adalah servis. Okay. Dia servis. Jadi bila dalam servis pembayaran lewat tu dia mungkin dia tak termasuk dalam kategori riba. Okay. Tapi dia still menindas lah. Dia still menindas lah. So sebenarnya dia boleh lah maknanya. Boleh ke? Kita suka ke? Sebab tu saya tanya, maksudnya adakah technical tu dibenarkan sebenarnya? Sebab dia bukannya pinjaman. Oh, Dia servis. so dia tak ada masalah lah. Dia dari segi riba tu dia Kena hutang saja. hutang ni yang biasanya kita terlibat. Dia bukan hutang saja riba. Biasanya Kita terlibat dengan riba Hutang. dari segi hutang. ya. Okay, so tapi kalau segi servis ni bukan. Servis ni bukan. Kita tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah macam tu. Okay tuan, terima kasih atas pengongsian yang memberangsangkan keadaan Asal ada apa final words tu? Tak ada, very interesting topic lah. Jarang dapat dengar economist. Walaupun you tak belajar dekat universiti pasal ekonomi semua mesti. So all self-taught lah. Kita belajar hands on lah. Kita Hands-on jumpa orang yang memang dalam bidang yang kalau nak cerita dahsyat, dia bagi banyak lah benda-benda dahsyat yang dahsyat lah. Tu lah, I find it very interesting lah yang walaupun tak pergi universiti pun tapi banyak knowledge yang tuan ada kan. So we appreciate a lot. Also thank you for having me as your co-host. Tak ada masalah. Banyak terima kasih sebab join lah. Okay, so akhir sekali thank you guys so much sampai tengok sekarang ni. Alright, so boleh follow Tuan Izzul kat TikTok. Kalau tak pernah nampak tu maknanya FYP korang problem lah. Okay, so, Kejap sebelum tu, apa ni ada live ke apa ni? tak lah, ni penutup dalam ni video. Oh okay. Okay. Sorry. So apa tu, kalau live tu ada pesanan ke? Tak ada. Tak ada Saja. Kata-kata akhir ada kata-kata akhir sebelum kita tutup? Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir adalah sebagai orang Islam, nak tak nak, suka tak suka, kita dah berada dalam satu zaman yang sangat gelap. Kita berada dalam satu zaman yang mana yang hak akan dilihat sebagai batil, yang batil akan dilihat sebagai hak. Benda betul, orang yang benar akan dikatakan penipu, yang penipu akan dikatakan dia bercakap benar. Ini zaman kita berada sekarang ni. Jadi nak tak nak, saya bagi tahu dengan yang mana ada, persiapan kita adalah memang kita kena jaga dari segi kehidupan akhirat kita, itu yang lebih utama.
Sebab banyak orang dia bila dia cerita contoh bab akhir zaman, persiapan yang ada semuanya persiapan yang dia tidak membina akhirat. Salah satunya contoh boleh kita beritahu Boleh? Salah satu contoh yang mana contoh dia kata, "Oh ya, alalang kita dah akhir zaman ni, kita buat loan sebanyak-banyaknya lah." Betul lantak pi kat bank kan. Tak boleh. Kita sebab Islam ni kita ada benda yang kita tak boleh. Don'ts, do and don'ts dalam Islam ni dia ada dan dia jelas. Sebab tu yang kata tadi, solusi dia adalah kita buat persiapan. Persiapan, sedar, taubat. Taubat ni spesifik kena mention yang mana kita ni taubat kerana melanggan sistem. Dan sistem ni kita menzalimi diri dan orang lain. Dan kita kena buat persiapan untuk hijrah. Tinggalkan sistem ni. Itulah insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay guys, biasa berkomen apa-apa soalan kat bawah. And juga komen siapa yang korang nak tengok lagi. Semoga Allah terima episod ni. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.